Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan Lin. Dan macam biasalah hari Khamis, setiap jam 12.30 hari, kita ada Usrah Jiwa Zayan X Miasa, satu badan NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Dan hari ini juga kita bawakan seorang tetamu selain daripada presidennya, Puan Anita, Presiden NGO Miasa kita juga bawakan hari ini Datuk Dr. Ras Adi Barazzi bersama dengan kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, hari ini kita nak fokuskan kepada sakit kesihatan mental, hak untuk asasi sejagat lah. Dan kita melihat benda ni semakin hari semakin perlu kita memberi cakna ataupun memberi perhatian kepada sesiapa sahaja yang nak tahu, yang belum tahu, yang tak ada ilmu, kurang ilmu, untuk kita ketahui, sebab ini adalah tanggungjawab bersama. Betul. Okey, jadi mungkin kita nak mulakan kenapakah kesihatan mental merupakan hak asasi sejagat dan transformasi ataupun perubahan apa yang diperlukan supaya kita dapat realisasikan semua ini. Okey, sebagai pengasas NGO sendiri, Presiden Miasa, bolehkah Puan Anita kongsikan pengalaman dalam memperjuangkan orang kata kesihatan mental ni sebagai hak asasi sejagat? Apa yang mendorong Puan Anita untuk memulakan ataupun untuk wujudkan organisasi ini dan cabarannya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak-banyak Lin. Hari ini kita bertuah ada Senator Datuk Dr. Ras Adi Alhamdulillah dalam studio Zayan. Okey, alhamdulillah saya sebenarnya dah berjuang dalam orang kata arena kesihatan mental ni dah lebih kurang 7 tahun sebenarnya. Sudah tentu nak memperjuangkan satu hak asasi yang tidak diberikan hak yang saksama ni, sudah tentu sebabnya adalah kerana saya sendiri hidup sudah tentu dengan penyakit mental. Jadi itu yang pertamanya. Dan sekian lamanya apa yang berlaku, stigma dan diskriminasi tetap berlaku, masih berterusan. Sebenarnya walaupun pelbagai usaha sebenarnya yang dijalankan, dilaksanakan oleh PBB, oleh orang kata WHO, oleh World Federation of Mental Health, dan alhamdulillah Lin, tahun ini tema Hari Kesihatan Mental Sedunia yang akan berlangsung 10 Oktober. Yes, betul. Temanya sebenarnya adalah Mental Health as a Universal Human Right. Hak asasi sejagat. Okey, bila cakap pasal hak asasi ni Puan Anita, apa sebenarnya definisi hak asasi tu? Betul, okey. Sebagaimana semua manusia berhak untuk mendapatkan hak kepada semua perkara, hak mendapat akses untuk rawatan ataupun kesihatan, untuk mendapatkan hak belajar ataupun pendidikan, hak bekerja dan sebagainya. Tetapi bagi insan-insan yang hidup dengan penyakit mental, ini sebenarnya tidak diberikan sepenuhnya kepada mereka. Kadang-kala disebabkan oleh ada pelbagai faktor. Nanti kita boleh kupaskan. Mereka sukar untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental itu. Mereka sering distigmakan oleh kerana persepsi negatif masyarakat itu secara umumnya. Kita pun dah banyak minggu dah sebenarnya mengupas tentang ini. Jadi ini sebenarnya yang banyak berlaku. Jadi kita nak memberitahu kepada semua orang kata masyarakat di luar sana bahawa pada Hari Kesihatan Mental Sedunia ini kita boleh menggandakan usaha ini supaya semua individu yang bergelut sekarang ini tahu bahawa hak untuk mendapatkan rawatan adalah hak semua. Begitu. Masya Allah. Jadi yelah, sebab kita tengok sekarang ni banyak diketepikan hak pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental ni. Sebagai pejuang sendiri, Datuk Ras Adi Barazzi, kejap lagi kita nak tanyakan apa peranan kerajaan, masyarakat dan sebagai seorang yang sangat aktif kan dalam memperjuangkan orang kata orang kelainan upaya dan juga pesakit-pesakit penyakit kesihatan mental ni. Kita nak tahu sekejap saja lagi. Layan dulu Keluarga Bahagia Siti Nurdiana terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu kasih Selin Arifin. Dalil Cinta Rabita featuring Fitri Haris baru saja berlalu. Terima kasih banyak kepada yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan Sislin. Dan hari ini kita dalam Usrah Jiwa Zayan X Miasa. Miasa ini adalah, kalau kata anda baru je bersama dengan Lin, first time anda dengar NGO ini ataupun Miasa ini adalah satu badan NGO yang memperjuangkan pesakit-pesakit ataupun pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Dan hari ini kita nak fokuskan kepada hak asasi pesakit-pesakit
penyakit dan pejuang-pejuang ini secara universalnya kita pun tahu banyak orang kata hak-hak mereka diketepikan, distigmatisekan dan sebagainya, dan kita nak membunuh stigma itu dan kita nak memberikan hak asasi kepada mereka semua. Dan bersama dengan Presiden MIASA sendiri kita ada Puan Anita, dan juga kita bersama dengan Datuk Dr. Ras Adi Barazzi bersama dengan kita yang sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak untuk orang kurang upaya OKU dan juga pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Okey, kalau kita tengok dalam peranan kerajaan, bagaimana ataupun masyarakat sendiri, apa yang perlu diutamakan dan apa yang kita tengok dah dilakukan dan berjaya dalam masyarakat kita ni, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebenarnya apa yang Anita katakan sebelum ini adalah benar. Pesakit-pesakit mental ataupun OKU yang kategori mental ini sebenarnya dianaktirikan seperti juga kami semua sebenarnya. Kita sudah pun merdeka berpuluh-puluh tahun. Betul. Tetapi OKU kami masih belum merasa kemerdekaan itu, dan seperti pesakit mental ianya begitu terasa. Kerajaan usaha alhamdulillah di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, in particular JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Namun begitu, kita secara seluruhnya mesti berganding bahu bersama mereka, NGO terutamanya, kerana kalau kita tidak melakukannya, pasti kita di bawah, ianya tidak akan berubah. Banyak yang kita telah pun bincangkan mengenai usaha kita untuk memastikan orang kurang upaya tidak ketinggalan di dalam arus perdana, di dalam hidup kita seharian. Namun begitu, sebenarnya itu tidak benar, kerana yang membuat kami kurang upaya adalah bukan kami, tetapi persepsi masyarakat dan juga keadaan sekeliling, infrastruktur. Betul. Dan untuk orang di dalam kategori sahabat-sahabat dalam kategori mental, mereka melalui keadaan yang sukar, kerana nak pergi sekolah pun kadang orang tidak mahu menerima mereka di universiti. Dan seterusnya pekerjaan. Apabila kita lihat borang untuk menerima pekerja OKU, kata ada satu kotak, kata OKU, kita letak OKU. Kita tik OKU tu pun orang sudah macam lepas tu apabila kita kata kita OKU mental, lagilah mereka tidak mahu menerima. Betul. Mereka lupa bahawa keadaan mental ini tidak semestinya dari lahir, tetapi halfway through your life you can also get it. Kita boleh melaluinya dengan selepas pandemik. Setiap daripada kita melalui sesuatu. Betul. Jadi kita mesti berganding bahu. Kalau tadi Sis tanya apa kerajaan lakukan, kerajaan lakukan itu dan ini, banyak mereka usahakan. Sekarang ini kita ingin memperketat dan memperhalusi dan memberikan hak lebih di dalam Akta OKU 2008. Okey, tetapi sehingga itu berlaku, kita semua ni di bawah, seperti kita sekarang berbicara, dan orang yang sedang mendengar kita, kita mesti peka dan buka hati dan buka minda bahawa pesakit-pesakit mental ataupun OKU daripada kategori mental ini adalah di kalangan kita. Daripada 10 orang di dalam bilik, mungkin 6 jatuh, mungkin mempunyai depresi, tekanan, anxiety dan bipolar ataupun skizofrenia atau pelbagai lagi. Dan ada juga Sis OKU yang kategori lain, katalah pekak atau buta atau fizikal, dia boleh masuk kategori itu juga. Betul. So it's an everyday thing. Ianya adalah sesuatu yang kita lalui setiap hari. Dan kita mesti berganding bahu untuk memastikan kita jadikan kita pastikan kita ada support system untuk semua di luar sana. Lin sendiri memang ada kawan jugalah yang ada penyakit kesihatan mental dan memegang kad OKU. Betul. Jadi memang ramailah sebenarnya kan di kalangan ini, dan kita dulu sebagai, mungkin sebelum Lin juga menghidapi sakit illness anxiety disorder, saya juga macam berfikiran apa lagi antara hak-hak yang perlu diberikan kepada mereka, sebab kita sendiri tak faham. Betul. Jadi di awalnya. Di awalnya. Jadi kejap je lagi kita nak tahu, yelah Puan Anita dah 7 tahun kan bergelumang dalam orang kata nak memperjuangkan penyakit kesihatan mental ni. Antara cabaran utama boleh. Dari sudut sokongan tu kan, apa yang mengekang daripada kita terus ke depan untuk memberi hak-hak ini kepada orang kurang upaya dan juga yang ada penyakit kesihatan mental ni. Kejap je lagi kita layan dulu Bring Me Close to You, Al Jawahir, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda.
hari ini Lin bawakan Presiden MIASA, Puan Anita dan juga Datuk Dr. Razadi Baratzi bersama dengan kita hari ini untuk bercakap mengenai hak asasi sejagat dalam penyakit kesihatan mental dan juga OKU. Dan tentunya Puan Anita ni dah lama dah kan, dah 7 tahun dah. Betul. Aktif dalam bidang ini, aktif juga dalam memperjuangkan penyakit-penyakit kesihatan mental ni, dan tentunya ada cabaran Puan Anita kan dalam memberi sokongan kepada pejuang-pejuang ini antaranya. Okey, boleh. Jadi pertama sekali cabaran tu dia berubah-ubah ya Lin. Jadi bila kita di awalnya waktu kita masih baru dalam arena kesihatan mental ni, sudah tentu cabarannya berbeza. Cabarannya sudah tentu kami sebagai individu yang hidup dengan penyakit mental ni tidak dianggap sama rata dengan individu yang lain. Jadi perkara-perkara yang kami katakan, apa yang kami perbincangkan sukar untuk didengari sebab kami dianggap kurang, mungkin kurang pandai, kurang tahu apa yang kami cakapkan, bincangkan, perjuangkan dan sebagainya. Jadi itu juga memerlukan waktu. Bila kita dah lama dalam arena kesihatan mental ini, apa yang kami di MIASA laksanakan adalah we allowed the work to speak for itself. Jadi itu yang berlaku. Apa yang kalau kita nak fahami tentang masalah di community adalah tidak ada model yang lestari. Jadi bila tak ada model yang lestari ataupun sustainable model in the community, apa yang berlaku adalah para-para pejuang apabila contoh penyakit mental mereka teruk, kemudian para penjaga ahli keluarga meninggal dunia, kemudian mereka tak ada pekerjaan, tak ada tempat tinggal dan sebagainya, mereka akan jatuh dalam orang kata jurang-jurang sistem kesihatan mental itu dan akhirnya berada di gelandangan sebagai contoh, ataupun penyakit berulang, simptom berulang, tidak mendapat rawatan dan akhirnya dimasukkan ke institusi kesihatan mental, ataupun mereka dipenjarakan kerana ialah cederakan diri sendiri, cederakan orang lain awam, sebab tak mendapatkan rawatan. Kita kena faham ya, kalau rawatan, bantuan sokongan secara menyeluruh diberikan, semua individu yang hidup dengan penyakit mental walau betapa severe, kronik sekalipun boleh sembuh Lin. Ya, sembuh bukan bermaksud penyakit mental tu dah tak ada, tetapi sembuh bermaksud kita tahu bagaimana nak menangani, mengatasi dan boleh menjalankan hidup yang berkualiti. Jadi apa yang MIASA laksanakan adalah kita cuba memperbaiki, mengembangkan sistem sokongan ataupun perkhidmatan sokongan yang kami berikan kepada individu-individu di luar sana. Jadi satu, di MIASA, kepada anda semua yang mendengar, semua perkhidmatan MIASA essential services adalah percuma buat golongan B40, walaupun kami we are not financially independent, walaupun kita tak ada orang kata duit yang masuk setiap bulan secara konsisten, tapi ini adalah satu perjuangan dan usaha kami. Sebab bayangkan individu dah lah OKU, dah lah orang kata tengah sakit, lepas tu nak mengakses kepada perkhidmatan je sukar, sebab mahal, lambat, Perlu dibayar kan? Kita nak bila kita dalam keadaan unwell, tidak sihat, terus boleh akses kepada perkhidmatan rawatan yang kita perlukan, sokongan, tak kira lah apa sahaja. Tapi itu sebenarnya sukar di komuniti buat sekarang ni. Jadi NGO bukan saja MIASA tetapi rakan-rakan seperjuangan kami di komuniti, itu yang kami laksanakan. Walaupun MIASA percuma, tetapi rakan-rakan kami walaupun sukar nak membuat perkhidmatan secara percuma, dia subsidize. Kadang-kadang ada harga nak pergi terapi RM50 sahaja, kan? Betul. Jadi kita boleh dapat bantuan sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita cuba memperkukuhkan perkhidmatan di komuniti. Jadi itu merupakan cabaran yang pertama. Kedua, sudah tentu dana, duit. Sebab NGO kebanyakan daripada kami ialah kita kurang sebenarnya dana. Jadi bila kita kurang dana, sudah tentu nak melakukan orang kata pelbagai program aktiviti, nak menyantuni individu-individu yang berjuang ni lebih terhad. Sebab dananya juga terhad. Kita kalau banyak duit, banyak benda kita boleh laksanakan. Jadi MIASA, ramai orang tanya, Puan Anita, macam mana MIASA boleh berkembang sana sini dan sebagainya? Itu kerana grant. Jadi dengan adanya grant daripada ialah private sector kan, sektor-sektor swasta yang membantu, ini pun disebabkan oleh hikmah pandemik yang berlaku. Jadi bila tercetusnya pandemik COVID-19, ramai orang kata datang sektor membantu. swasta masuk sebab ada COVID relief funds yang banyak. Sebab mereka sedar, bila pandemik berlaku, faktor-faktor penyumbang hadir, faktor-faktor risiko meningkat. Betul. Ramai individu yang dulu tak ada diagnosa klinikal penyakit mental, hari ini ada penyakit mental. Jadi mereka sedar, dan juga banyak daripada contoh ya sektor-sektor corporate datang kepada kami pun sebab
malangnya ini perlu berlaku bahawa satu individu pekerja mereka dah mati bunuh diri. Jadi disebabkan itu kesedaran itu timbul. Okay, we must do something. Yelah, dah ada orang mati bunuh diri, takkan tak berbuat apa-apa. Jadi malangnya itu yang terpaksa berlaku, tetapi itu hikmahnya sebenarnya. Jadi itu antara cabaran-cabaran dana terhad dan sebagainya. Tapi memang betul. Waktu Lin selepas COVID, dan sebab saya juga terkena tu selepas COVID, masa tu pergi doktor cakap memang numbers multiply. Yes, of course. Sampai 3 kali ganda kan. Betul. Jadi memang sampai nak dapat, bayangkan kalau kita panggil semi government pun dah nak kena tunggu dari bulan 10, nak kena tunggu sampai bulan 1. Betul. Kekosongan untuk treatment dan sebagainya. Betul. Bayangkan dan Lin, satu lagi sebelum saya ni adalah kita fikir sekarang ni kita dalam pasca pandemik, semua dah resolve. Sebenarnya lagi ramai orang ada penyakit mental tengah hari berjuang ni. sebenarnya. Betul. Kami sendiri di Miasa kita ada talian krisis 24 jam 7 hari seminggu. Kalau kuarter lepas kita punya panggilan yang masuk melalui talian je 2,000 lebih. Kuarter yang baru ni 3,000 lebih, berganda. Setiap kuarter je berganda, bayangkan. Jadi kita jangan ingat orang dah tak ada dah, everything is resolved dah tak ada PKP dan sebagainya. Tapi sebenarnya hari ini baru orang tahu, sebenarnya aku ada diagnosa klinikal sebab aku dah boleh berjumpa dengan doktor, aku dah boleh membuat penilaian klinikal. Jadi daripada situ mereka tahu bahawa mereka ada penyakit mental. Tapi Alhamdulillah they can do something about it. Itu bagus je lah. Alhamdulillah. Okey. Kita nak bertanya juga kepada Datuk Dr. Ras Adi Barazzi kan. Tadi Datuk ada cakap mengenai antara kekangan-kekangannya kan dari infrastruktur pendidikan dan kerjaya dan sebagainya. Jadi macam mana transformasi ataupun perubahan ini boleh berlaku supaya kita tidak meminggirkan hak asasi mereka ini. Kejap je lagi, okey? Layan dulu Nur Al-Quran, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu kasih Selin Arifin. Masih lagi dalam Usrah Jiwa bersama dengan Miasa, Zayan X Miasa. Kita bawakan hari ini Puan Anita, Presiden Miasa sendiri, badan NGO yang menggerakkan kesedaran kesihatan mental dan juga memperjuangkan pesakit-pesakit kesihatan mental. Juga kita ada Datuk Dr. Ras Adi Barazzi bersama dengan kita. Dan tadi soalan Lin kepada Datuk kan, pastinya perlukan transformasi dan perubahan dalam infrastruktur pendidikan, kerjaya dan sebagainya. Macam Datuk kata tadi, memang ada berlakunya diskriminasi ataupun terpinggirnya hak-hak mereka ini, OKU, orang-orang penyakit kesihatan mental dan sebagainya kan. Macam kita nak apply kerja dalam borang tu sendiri, kalau kita dah tengok ada tick di situ, kita akan ketepikan. Maybe dia will not be shortlisted. Kan. So macam mana perubahan itu perlu dilakukan sebenarnya, Datuk? Okey, satu tu kesedaran bahawa keadaan kita yang tidak tenteram, yang kacau kadang-kadang, yang gusar, itu adalah sesuatu yang setiap manusia lalui. Dan setengah daripada kita melaluinya dengan keadaan yang begitu sukar. Jadi apa yang penting adalah kita untuk memberi pendedahan seperti yang kita sedang berbicara sekarang. Zayan alhamdulillah sentiasa berdiskusi mengenai bagaimana kita boleh memberi sokongan kepada orang melalui keadaan yang sukar, ya. Yang penting satu adalah kesedaran. Media plays a very important part untuk mewar-warkan mengenai di mana kita boleh telefon. Pasal orang tak tahu, orang tidak mampu. Kadang nak pergi jumpa doktor tunggu berbulan-bulan. Jadi by the time kita nak jumpa doktor tu, kita sudah hanyut. Jadi itu satu kesedaran. Dan lagi satu, saya ingin beritahu semua orang bahawa it's okay not to be okay. Kita tidak perfect. Tuhan itu melahirkan kita dengan pelbagai keunikan. Jadi apabila kita melalui keadaan sukar, tidak mengapa, kerana orang yang lain pun melaluinya. Mungkin diorang nak tunjuk macho, diorang tak nak tunjuk, betul. you know. So in actual fact, it's okay not to be okay. Sekiranya kita tidak melalui keadaan yang sukar, beritahu. Sekiranya orang yang kita beritahu itu dia tidak berapa bijak, dia bengap, jadi kita pergi kepada orang yang bijak. Kita pergi kepada orang yang bijak. Dan tidak salah kalau kita mendapatkan sokongan daripada pakar kaunselor ke, psikologi ke, psikiatris ke. Tidak salah. Bagi orang yang mengatakan ianya salah kalau kamu, selalu orang kata kalau kita pergi jumpa psikiatris, that means kita ni memang gila sudah. Tetapi orang yang cakap tu dia sebenarnya lagi gila. Okey, kerana apabila seseorang itu memerlukan sokongan, orang tu berkata, tolong saya
saya tidak boleh bernafas, saya tidak boleh bergerak, saya ingin duduk di tempat yang gelap sahaja, tolong saya. Dan itu adalah a red flag. Kalau kita melihat orang begitu, kita kena cepat-cepat gapai tangan dia sebelum dia hanyut dan dia tenggelam, dan kita tidak boleh selamatkan dia. Jadi pada semua yang mendengar di luar sana, saya ingin beritahu, satu, kita jangan fikir kalau orang itu sakit, orang itu memang tidak betul. Tidak, orang itu memerlukan seorang sahabat, memerlukan sokongan, memerlukan bantuan. Orang yang selalunya mempunyai masalah tekanan, anxiety ataupun kategori-kategori mental, mereka nampak normal. Betul, exactly. They look normal. You know, they speak like us, they happy like us. Tapi sebenarnya orang yang cakap banyak tu seperti saya, orang yang happy tu, orang yang nampak steady tu, ada waktunya mereka mempunyai kekosongan ruang di dalam itu yang kita perlu penuhi. Betul. So what the rationale is, kita boleh berbicara. Tetapi apabila kita sendiri tidak mahu membuka hati dan minda kita untuk menerima seseorang yang mempunyai keadaan yang sukar itu, it's already bad. Jadi it's important to discuss about mental or any other categories of OKU daripada kecil. Apabila kita mempunyai seorang sahabat yang OKU, bagaimana kita boleh beri sokongan. Dan ibu bapa juga, saya masih mempunyai sahabat-sahabat yang ditambat di bawah rumah, di gari, di kandang kambing atau lembu, kerana ibu bapa mereka takut mereka akan lari dan meracau, dan dia tidak akan pakai baju, ataupun dia akan cederakan diri dia dan orang lain. Mereka tidak tahu ada ubat, mereka tidak tahu ada sokongan. Jadi ini yang perlu kita lakukan, terutama di kawasan pedalaman, kepada ibu bapa di luar sana ataupun individu di luar sana yang memerlukan help, memerlukan sokongan. Silalah beritahu, call Miasa, call mana-mana juga tempat yang ada sokongan. Jangan sendirian. Kalau kita hanyut, kita perlu pelampung. Jadi kita mesti gapai tangan kita dan kata, I am sorry, saya tidak tahan, saya perlukan bantuan, tolonglah saya. Jangan senyap. Maksudnya inisiatif itu perlu datang bukan saja dari pihak kerajaan, bukan saja dari pihak luar, tetapi juga dari support sistem kita dan juga diri sendiri. Betul. Dan ada kalanya yang terdekat dengan kita malu untuk support kita. Betul. Kau kalau macam gini nanti orang fikir aku pun sama ataupun ahli keluarga aku pun sama. Tidak begitu. Tapi Lin, pasti perkara-perkara ini berlaku kerana kekurangan ilmu, tidak mahu juga untuk inisiatif diri untuk belajar ataupun untuk dapatkan kesedaran itu. Betul. So bila bercakap mengenai benda ini, ia perlu ada kesedaran. Jadi macam mana kalau dari Puan Anita sendiri kan, kesedaran ini kita nak timbulkan. Kesedaran ini kita perlu ada excitement untuk belajar, untuk mengetahui, untuk mempelajari karakter orang, penyakit-penyakit orang, nak memahami, nak ada empathy tu. Kan macam mana dari Puan Anita sendiri kejap je lagi, okey? Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 93 bertemu dengan Lin Arifin. Masih lagi dalam Usrah Jiwa bersama dengan Presiden Miasa, NGO ataupun badan yang menggerakkan inisiatif dan kesedaran penyakit kesihatan mental, juga yang memperjuangkan hak-hak pesakit-pesakit kesihatan mental. Juga kita bersama dengan Datuk Dr. Ras-Adi Barazzi bersama dengan kita, dan tadi baru saja kita bercakap mengenai kesedaran. Ramai orang, kenapa kita ada stigma, kenapa kita ada diskriminasi, persepsi negatif, adalah kerana antara salah satu faktor dia kurangnya ilmu, kurangnya kesedaran kan. Jadi macam Puan Anita sendiri kan, apa peranan kita lah dalam nak mewujudkan kesedaran ini supaya kita ada empathy, kita ada compassion, kita nak bantu orang-orang dalam kategori ini. Macam mana tu Puan Anita? Betul. Jadi macam Lin katakan tadilah, stigma ni terlahir disebabkan oleh kurangnya ilmu ataupun sifat mudah ataupun cepat menghukum, dan juga kejahilan kita sendirilah, ignorance. Sebenarnya ini yang berlaku. Jadi pertama sekali untuk kita memahami, nak mewujudkan kesedaran, dia kena bermula dengan diri sendiri. Sudah tentu kita kena menimba ilmu, kita kena curious, kita kena tahu, kenapa individu ini tingkah lakunya begini, kenapa individu ini berkata-kata begini, kenapa pemikiran individu itu begini. Jadi paling mudah berinteraksi dengan individu yang
mengalami penyakit mental itu sendiri, kerana daripada berinteraksi dengan mereka lah anda boleh merubah persepsi anda sebenarnya. Sebab bila kita bercakap dengan mereka, kita meluangkan masa bersama dengan mereka, baru kita faham cabaran-cabaran mereka bagaimana sebenarnya. Sebenarnya Puan Anita, orang yang ada penyakit mental ni sebenarnya boleh bekerja, boleh membuat keputusan dengan baik, boleh sebenarnya orang kata berjaya dalam kehidupan. Yelah, kalau kita tak berinteraksi dengan mereka, sudah tentu persepsi kita akan menjadi persepsi apa yang kita tengok kat TV kan. Sebab kebanyakan waktu apa yang digambarkan, contoh ya, dalam TV ataupun drama, filem, music video, semuanya menggambarkan individu yang hidup dengan penyakit mental ni berbahaya, ganas, tidak siuman, gila, tak makan ubat, bunuh orang contohnya. Jadi biasanya berakhir dengan tragedi ataupun dengan violence. Ini biasanya berlaku. Jadi tidak memberikan gambaran yang tepat, dan daripada situlah terlahir persepsi umum masyarakat ni. Jadi kalau kita tak pernah challenge benda ni, sampai bila-bila pun ini akan menjadi persepsi umum masyarakat. Jadi sebab tu saya selalu katakan there is strength in numbers. Di dalam komuniti, kalau anda hidup dengan penyakit mental, kalau anda dalam keadaan yang berani, yang bersedia, tolong kongsikan kisah anda, sebab ini akan memberikan ruang dan peluang kepada orang lain untuk mereka mendapatkan bantuan dan pertolongan, dan mengurangkan stigma, dan seterusnya mengurangkan diskriminasi. Jadi ini yang diperlukan sebenarnya, Lin. Dan kalau dalam bahasa yang lebih formal, kita panggil benda ni contact based education, di mana kita berinteraksi dengan mereka yang hidup dengan penyakit mental. Dan sudah tentu NGO-NGO, pemegang-pemegang taruh yang lain, kita cuba membuat kempen-kempen kesedaran, dan sudah tentu seperti apa yang Zayan laksanakan, kita buat talk show sebegini supaya kita dapat memberikan pendedahan kepada individu-individu di luar sana. Jadi mungkin anda mendengar sekarang ni tak ada ilmu, tetapi bila mendengar rancangan Usra Raju, sebenarnya begini orang yang ada penyakit betul. mental. Ada ramai dah DM Lin dan cakap sebenarnya macam ni punya bipolar. Ada ramai lah yang last week kan cakap pasal bipolar. Macam ni sebenarnya bipolar. Kadang-kadang diorang kata tak ada, kalau diorang stay dalam kereta tu kan, stay dalam kereta tu nak dengar sampai habis. Macam ni sebenarnya, sebab tak faham before this kan. Maybe apa yang diorang tahu tu only surface je. Sangat. Dan itu so ternyata lah macam kita punya show ni juga memberi impact sebenarnya sedikit sebanyak. Tapi macam program-program di Miasa sendiri, ada tak Puan Anita nampak? Ada juga ke yang bukan pesakit itu sendiri yang datang untuk memahami, untuk join aktiviti-aktiviti? Sudah tentu. Ramai ya? Ramai. Sebenarnya di Miasa kita banyak mendapat kita panggil lawatan. Lawatan daripada universiti-universiti, sekolah-sekolah, banyaklah orang kata badan-badan yang berbeza datang untuk mempelajari apa sebenarnya perkhidmatan yang ditawarkan di Miasa, dan apa sokongan yang kami berikan supaya mereka ataupun rakan-rakan ataupun pekerja dapat boleh mendapatkan bantuan. Jadi mereka nak belajar sebenarnya penyakit mental ni bagaimana, cabaran individu-individu yang hidup dengan penyakit mental ini bagaimana mereka sendiri sebagai individu di dalam komuniti boleh membantu. Jadi mereka cuba nak menjadi lebih cakna dan lebih prihatin. Alhamdulillah. Okey, itu dia. So maksudnya kita dapatlah sedikit sebanyak impak kepada masyarakat. Betul. Untuk dapatkan kesedaran tu. Okey, kepada Datuk kejap je lagi, macam ni kita boleh make sure yang dasar-dasar awam undang-undang ni boleh melindungi hak asasi OKU atau pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental ni, dan macam mana kita boleh menyokong perubahan ini ataupun transformasi yang kita inginkan ini. Kejap je lagi. Okey, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. 10.3 bertemu dengan Lin Arifin. Masih lagi dalam Usrah Jiwa. Kita bawakan hari ini Presiden Miasa sendiri, Puan Anita, iaitu badan NGO yang menggerakkan inisiatif kesedaran kesihatan mental dan juga memperjuangkan hak-hak pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, juga bersama dengan aktivis masyarakat. Kita bersama dengan Datuk Dr. Ras Adiba Razi yang banyak terlalu aktif lah dalam memperjuangkan hak-hak asasi untuk orang kelainan, orang kurang upaya penyakit kesihatan mental. Okey, dan tentunya kita nak tahu kan, macam ni kita nak pastikan dasar-dasar awam, juga undang-undang yang boleh melindungi golongan ini, dan kita nak tahu juga macam mana orang kata kita boleh menyokong perubahan ini. Adakah kita juga ada inisiatif-inisiatif seperti negara-negara lain yang dah pun berjaya, mungkin kita aplikasikan kat Malaysia ni dan dah pun berjaya? Macam mana sebenarnya Datuk? Terima kasih. Sebenarnya kita banyak membuat inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Wanita
Keluarga Masyarakat bawah JKM. Inisiatif ni pihak kementerian lakukan untuk pastikan semua di bawah itu tahu mengenai sokongan yang diberikan untuk OKU. Namun begitu, kita ni sebenarnya untuk kita lakukan semua tu, kita perlu faham apa sebenarnya sakit mental dan bagaimana kita boleh memberikan sokongan. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai belas, kita tidak mempunyai empati, buatlah berpuluh-puluh dasar, Betul juga ini tu. tidak akan berlaku. Yang paling pentingnya pihak pengurusan mesti pastikan semua yang ingin mewar-warkan mengenai dasar-dasar polisi-polisi ini, mereka sendiri mesti tahu apa itu bipolar, apa itu anxiety, tekanan, apa itu skizofrenia atau yang lain-lain, apa depresi itu apa. Sekiranya kita tidak mempunyai empati, semuanya black and white saja, tak payahlah, buang saja benda tu. Kan? Ya, betul. So kita dalaman tu penting, kita sebagai ketua katanya kalau untuk satu unit tu kita panggil semua tim kita, explain. Panggil orang-orang seperti biasa, explain. Guys, this is what it is. We have to understand this. Bagaimana kita nak support sekiranya kita tidak tahu mengenai itu. Kita jangan bercakap-cakap kosong saja, omong-omong kosong, habis tu dalam itu tidak ada dia punya gist dia. So pengisian tidak ada. Tetapi yang penting juga sekarang ini adalah satu yang saya katakan tu, belas kita. Kita sekarang ini 2023, macam kita tidak ada perasaan. Kita dengan telefon kita, tengok orang ni kan, kita cerita tadi mengenai netizen kita di Malaysia hebat. Dan di satu dunia, seantero dunia, saya boleh katakan di sini bahawa netizen kita ini adalah yang terkuat. Orang takut dengan kita. Terpaling Tapi itu bagus. Kerana sebenarnya kita boleh menggunakan kehebatan kita itu untuk kita save people's lives. Yang betul. Macam Datuk sendiri kan, sebenarnya bagaimana kita nak mewujudkan rasa empati tu? Okey, kita mesti satu, macam Anita cakap, kita kena belajar. Kita tengoklah video, kita tengoklah YouTube ke TikTok ke apa mengenai bagaimana orang melalui keadaan yang sukar sekali. Dan kadang-kadang orang yang melalui keadaan sukar itu sebenarnya adalah kita. Tapi kita tak tahu, kita rupanya aku. Kan? Aku yang perlukan Kita tak bantuan. tahu. Jadi yang pentingnya sekarang kita gunakan kita punya kehebatan sebagai netizen ini, kita war-warkan mengenai sokongan yang diperlukan, yang ada dan boleh diberikan kepada sahabat-sahabat yang memerlukan, dan kemudiannya kita, apabila kita menulis sesuatu itu, jangan terlalu laju. Jangan terlalu komen. Kita adalah manusia, kita bukan Tuhan. Kita tidak ada nilai untuk kita tidak ada hak untuk menghukum orang lain. Betul. Orang itu begini begitu, dia tu akan masuk neraka. Kamu tu Tuhan ke apa? Jadi kita boleh menasihati, tetapi ada cara dan adab. Adab itu kita sudah hilang. Jadi sebenarnya ada dalam diri kita, tetapi kita perlu garapkan balik dan keluarkan balik. Kita orang Malaysia, orang Melayu, Cina, India, kita diajar adab sejak kecil. Jadi apabila kita memegang telefon kita itu, kita nak buat komen, fikir. Kerana yang menerima mesej itu adalah seorang yang mempunyai perasaan. Dan ramai orang yang ingin bunuh diri dan berada dalam keadaan yang tertekan kerana mereka membaca komen-komen yang begitu tajam dan sinis dan mengguris hati mereka. Jadi saya pohon semua rakyat Malaysia, kerana kita adalah netizen yang hebat. Kita kalau boleh, kita beralas sedikit apabila berkata-kata. Apabila kita nak menasihati orang itu, jangan jatuhkan air muka dia di depan khalayak ramai. Kan? Kamu pergilah PM dia. Kok DM kan ada. PM lah. Jangan nak, kamu begini, kamu akan masuk neraka. Tak payah. Jangan jadi Tuhan. Nasihat itu kita gunakan kita punya sopan santun yang kita ada di dalam diri kita sebenarnya. Kita ni terlalu laju 23 tengok orang ni begini, kita pun ikut. Jangan. Kita orang Malaysia, kita ada budi pekerti, adab, dan kita sebenarnya punya empati. Tetapi dengan kita sekarang ni, belas kasihan kita dan belas kita itu seperti sudah hilang. Kerana kita terlalu laju dengan arus pemodenan, sampai ada orang yang dekat dengan kita bunuh diri. Bagaimana tu? Itu kita salah. Seperti juga apabila kita tahu orang jiran kita tidak mempunyai makanan dan kita tidak memberikan makanan. Sebenarnya makanan itu bukan saja masuk ke mulut, tetapi di dalam hati. Dan selalunya air mata kita yang seharusnya jatuh ke pipi, yang mengalir masuk ke dalam hati. Apabila itu berlaku, kita berdosa. Kamu cerita pasal agama, bukan? Itu berdosa kerana kita tidak memberi sokongan kepada seseorang yang memerlukan. Itu dia. Macam ni. Betul. Jadi
Itulah yang Ya, kalau makan tu jangan Ya. melalui mulut saja. Biar makan itu sampai masuk ke dalam hati. sanubari. Jiwa-jiwa. Usrah jiwa. Usrah Betul-betul jiwa, usrah itu jiwa dia ni. definasi. Itu dia. Okey, bila bercakap mengenai kesan impact besar bila kita tak ada kesedaran, tak ada empathy dan sebagainya, dia akan menjurus kepada itulah orang-orang pejuang-pejuang ini akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri, untuk menyerah. Dan sebenarnya sekarang ni daripada kitanya statistik, ramai yang membunuh diri adalah remaja. Di mana salah kita? It's very concerning Yes. Okey, ada satu lagu ni. Lagu gitu. ni yang boleh didendangkan oleh kita punya senator Datuk. ataupun datuk, sangat ni lah meruntun jiwa masa Lin dengar sendiri dekat event hari tu kan. Betul. Kesedaran bunuh diri tu mungkin boleh didendangkan hari ini. Datuk. Datuk nak Tak ramai belanja. orang belanja. Tak ramai orang pernah dengar Pagi-pagi ni. ni suara kita macam out sikit kan. Tapi tak apalah Tak ya. apa ya. Yang penting Semoga sahabat-sahabat yang mendengar di luar sana, semoga sahabat di luar sana tu Sangka kita dapat apa dengar ni lagi. dia tak kisahlah ya, saya kena tengok lirik ni. Kalau korang nak tahu dalam ni, saya kena tengok lirik. Okay. Jangan lupa lagu lirik. ni Jangan adalah lupa saudara lagu saudara kita, saudara Abang Aim Nasir. Okay, begini bunyinya. Ini orang otai-otai tahulah, orang dinosaur tahu lagu ni. Okay. Tak mengaku dinosaur. Bismillah. Okay. Kertas putih salju, ku coretkan kedukaanku. Hitam dan kelabu adalah warna dalam hidupku. Tinggi ya tu, kena low balik. Okay. Kejutkanlah aku kawan, aku sedang bermimpi. Kejutkanlah aku sayang, aku sengsara dalam sepi. Gementar kakiku meniti titian usang. Berdegup jantungku, apakah dapat aku keseberang? Sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Sambutlah tanganku kawan, jurangnya sangat dalam. Jurangnya sangat mengerikan. Ramai yang telah kecundang. Masya Allah, itu dia dari Datuk Dr. Raz Adi Barazi. Sebagai penutup untuk Usrah Jiwa kita pada hari ini, nak ucapkan terima kasih banyak kepada tetamu kita berdua hari ini, Puan Anita dan juga Datuk. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan hari ini banyak manfaatnya buat pendengar kita hari ini. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Cantiknya pakai